Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini Isnin 15 Ogos 2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi Syarah Sunan At-Tirmizi, Lautan Madu Ilmu syarah kepada kitab Sunan At-Tirmizi. Kita sudah masuk ke jilid yang kedua, muka surat 24, masalah yang ke-49. Kalau adanya Rumi itu tengok masalah nombor 49. Babu ma ja'a fi waqtil maghrib. Babu ma ja'a fi waqtil maghrib. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis waktu maghrib. Waktu maghrib ni berapa waktu ada? Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, telah diterangkan di dalam beberapa masalah pada bicara sembahyang maghrib dan waktunya. Kita sebut dari awal dulu. Dan pada hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi bahawa ia menunjukkan masa. Tengok ni, bahasa lubuk merbau lama, bertunak itulah. Masa bertunak. Bertunak itu maknanya masa yang sentiasa Nabi kita salat, berterusan. Sokmo Nabi kita semaya waktu ni. Itu makna bertunak. Masa berterusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib itu dengan katanya. Tengok hadis nombor 11. An Salamah bin al-Aqwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maghriba idza gharabat asy-syamsu wa tawarat bil hijab. Qala at-Tirmizi hadisun hasanun sahih. Daripada Salamah bin al-Aqwa, nama sahabat radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat maghrib dia itu yusallil maghrib apabila lenyap matahari, mana matahari turun dah, tak ada dah, dan tersembunyi ia dengan dinding, yakni lenyap semuanya. Warak mana tak nampak dah matahari, yang adanya cahaya cerah tu ada lagi, tapi matahari ain zat dia tu hak bulat tu tak ada. Itu makna lenyap di sebalik dinding hijab, yakni lenyap semuanya dengan sebab dinding yang nampak di kaki langit itu. Langit ada kaki rupanya. Orang kata di kaki langit, pergi cari tak jumpa kaki langit ada berapa. Komentar ataupun ulasan daripada Imam Nawawi rahimahullah, maknanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyegerakan ia akan sembahyang maghrib itu pada awal waktunya, hanya menanti akan lenyap matahari saja. Maknanya bila matahari confirm dah tak ada dah matahari, masuk waktu maghrib, Nabi salat. Cepat dia. Sebagaimana ada dalilnya daripada hadis lain, iaitu bererti begini. Tuan Syekh kata maksud hadis tu begini: hingga berpaling kami, sahabat kata, kami sudah solat maghrib, daripada selesai sembahyang maghrib itu dan pergi kami berlawan memanah, maka nampak kami akan tempat kena panah itu oleh terang cuaca hari lagi. Maknanya awalnya Nabi kita solat maghrib, sahabat kata lepas sembahyang maghrib kita keluar pergi panah tu, nampak dia punya tempat target anak panah. Kalau gelap dah tak nak panah, tak tahu ke mana, ni nampak mana cerah.
Kata Abu Isa rahimahullah, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir dan Zaid bin Khalid dan Anas dan Rafi' bin Khadij dan Ummu Habibah, nama dia Ramlah binti Abi Sufyan, dan Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara dia sendiri. Kata Abu Isa, bermula hadis Salamah bin Aqil ini hadisun hasan lagi sahih, dan juga hadis ini ada dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya. Sesalah kita mana asal hadis ini, hadis mana tu, hadis Ummu Salamah, Salamah bin Aqwa tadi ada dalam Bukhari. Masalah yang ke-50, masalah menyegerakan maghrib dan hukumnya. Apakah hukum? Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dan ialah yakni sebagaimana mafhum itu yang dipahami, dan kehendak hadis dalam masalah 49 hadis Salamah itu, itulah perkataan maksudnya pandangan. Kalau pelajar-pelajar guna kitab ni, kalau dia kata perkataan, itu adalah merupakan pandangan ahlul ilmi, ulama-ulama dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu nama dia tabi'in. Maknanya pandangan tabi'in, pandangan sahabat sama, laju solat maghrib. Memilih mereka itu akan segerakan sembahyang maghrib, dan memakruh mereka itu mentakhirkannya. Ulama kata makruh, lewatkan salat maghrib, hingga berkata sebahagian daripada ahlul ilmi, sebagai ulama kata apa, tiada ada bagi maghrib itu melainkan sewaktu yang satu sahaja. Dia khilaf ulama sini, mana pakai pandangan mazhab awal, mazhab Syafi'i, dia kata apa, maghrib itu satu waktu, cepat, sekadar azan, ambil wudu, pakai pakaian, salat 5 rakaat. Maknanya maghrib 3, ba'diyah dia 2, habis dah waktu maghrib. Itu pandangan dia lah. Pendek mana waktu. Dan berjalan mereka, maknanya pandangan mereka yang mengatakan bagi maghrib itu satu waktu, ialah mengambil dalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dengan Jibril pada masalah 9 dulu, dan ialah pandangan Ibnul Mubarak dan Imam Syafi'i. Pandangan Mubarak dan Imam Syafi'i, dia kata apa? Dia kata awal waktu Nabi kita salat. Jadi cepatlah. Tengok dalam masalah 9 tu, masalah 9 muka surat 5, Ibnu Abbas kata Nabi sabda summa salal maghrib li waqtihil awal. Mana Jibril mari 2 hari, Jibril solat hari yang pertama di awal waktu, dia solat hari yang kedua di akhir waktu, kecuali maghrib. Maghrib, Jibril solat akan maghrib bagi waktu yang pertama, yakni macam masalah yang macam hari yang pertama. Maghrib dia solat awal waktu. Maka sembahyang ini bukanlah ia berbetulan dengan akhir maghrib, bahkan ia waktu ikhtiar. Jadi oleh kerana Jibril ulang 2 kali solat pada waktu yang sama, maka ada ulama mengatakan maghrib itu sempit waktu. Tapi alhamdulillah. Kata Nawawi rahimahullah, dan pada hadis dalam masalah 49 itulah menunjukkan bahawasanya disegerakan dia mengiringi lenyap matahari, dan inilah yang diijmakkan atasnya. Bila matahari betul confirm dan matahari turun, sudah terbenam matahari maghrib, maka kita salat maghrib. Dan dahulu pada hadis masalah 23 ada Nabi mentakhirkan maghrib hingga hampir habis hilang syafaq merah. Kita ingat matahari dah tak ada, tapi warna merah di kaki langit itu masih ada. Itu menunjukkan masih ada waktu maghrib. Dia panggil syafaq. Syafaq itu warna merah di kaki langit. Maka adalah ia bagi menerangkan harus takhirnya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis masalah 26, kerana bahawasanya adalah ia bagi jawab orang yang bertanyakan waktu.
Jadi orang tanya waktu, Nabi jawab waktu awal. Tapi dari sudut amali, dari sudut praktikalnya, waktu maghrib itu sampai ke isya. Ada Nabi buat lewatkan maghrib, nak menyatakan harus. Tapi kalau kita tak ada sebab, nak tunggu sampai akan dekat nak isya baru salat, cepatlah sikit. Dan hadis dalam masalah ini mengkhabarkan adat kebiasaan Nabi SAW sembahyang maghrib yang berterusan di atasnya, iaitulah di awal waktu, melainkan kerana uzur. Kalau uzur, Nabi kita lewatkan solat. Dan berpeganglah orang atas hadis dalam masalah 49 itu, wallahu a'lam. Mana ramai ulama yang berpegang dengan hadis awal waktu ini. Jadi tempat kita ni tak adalah sampai lewat-lewat dekat nak isya. Cuma ada sebahagian imam dia tidak peka dengan suasana. Ini kita kena belajar juga, dia panggil fiqhul imamah. Lebih-lebih lagi kalau kita panggil lepas solat maghrib ada ceramah perdana contohnya. Jadi imam pula panjang, baca ayat panjang, zikir pula lama. Orang tetamu mari jauh. Pukul 8 dia baru dapat mikrofon. Habis ceramah boleh setengah jam, masuk waktu isya. Bila waktu masuk isya, ada setengah masjid kena berhenti. Ada masjid kata boleh teruskan. Jadi kita kena tengok keadaan. Sama juga dengan solat subuh. Manakala ada ceramah perdana subuh, jangan panjang-panjang sangatlah. Jadi kita tengok suasana tu kena faham juga. Ada setengah orang ni nyelama panjang, jadi kita kata tak sempat. Kalau ceramah sama kita lama-lama pun tidak masalah, lagi pendek lagi suka dia cepat sudah. Tapi jemputan, dipanggil ceramah jemputan, ceramah perdana, istilah macam-macam sekarang kan. Baiklah, kita berpindah kepada masalah 51. Babu ma jaa fi waqti salatil isya al-akhirah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis waktu isya yang akhir. Bukan akhir waktu isya, maknanya waktu isya tu solat akhir dah hari ni. Esok pula baru ada solat. Itu dia panggil isya al-akhirah. Sebab apa? Sebab dia bahasa Arab ni dia gabung dua. Macam dua hari raya al-Idaini. Kalau dua gerhana, al-Kusufaini, dua gerhana, jadi dia boleh macam azan dengan iqamah. Dia kata baina kulli azana, ini antara dua azan dia kembar. Jadi isya dengan maghrib ni pun isya aini, dua isya. Tapi yang maksud dia nak isya kita sini isya al-akhirah, mana akhir, solat malam yang akhir. Itu istilah. Ketahuilah wahai saudaraku, apabila dikatakan isya yang akhir, ialah waktu kemudian daripada tamatnya waktu maghrib. Adapun maghrib dinamakan isya yang pertama. Mana isya mana malam. Isya tu solat malam. Solat malam yang pertama dia bermula dengan maghrib. Solat malam yang terakhir dia isya. Kalau makan malam dia panggil asya, ain bagi atas. Asya itu makan malam. Isya masuk waktu malam, salat malam, salat fardu. Maka sekarang Imam Tirmizi telah mengeluarkan hadis yang menunjukkan waktu Nabi sembahyang isya dengan katanya. Hadis yang ke-12. Anin Nu'man ibn Bashirin qal ana a'lamun nas biwaqti hadhihi as-salah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha li suqutil qamari li thalithatin. Maksudnya diriwayat daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, katanya, aku lebih tahu daripada orang lain dengan waktu sembahyang isya ini. Mana dia ambil kajian, dia buat penelitian. Kerana ramai sahabat-sahabat Nabi yang tua-tua telah habis wafat. Jadi sahabat-sahabat yang lama mati dah. Kebetulannya Nu'man ni muda.
Sebab dia dengan ayah dia tu dua-dua sahabat. An-Nu'man bin Bashir, ayah dia Bashir sahabi, dia Nu'man sahabat juga. Macam kita mari dua beranak ni, jauh beza dua tu umur. Berapa umur beza? 40 tahun mungkinlah. Jadi kita kata, jadi Nu'man kata sahabat-sahabat hak tua mati habis dah, tinggal aku hak muda. Jadi dia nak bagi tahu kepada kita, kepada sahabat yang lain, orang tabi'in, dia tahu waktu solat Nabi. Dan yang tinggal ia jua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ramai dah. Maka tatkala ia berkatalah ia di hadapan segala orang akan pengetahuannya tentang waktu Isya itu, oleh sebab dia sahabat, dia sempat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Ini penting. Saksi-saksi utama ni perlu tampil menjelaskan kepada masyarakat, ini yang ada, ini yang aku tengok, ini yang aku dengar. Tak sama dengan kita ambil daripada orang yang kedua. Jadi sebab itulah tabi'in, nama dia tabi'in. Walaupun dia alim, tapi darjat dia dengar daripada sahabat. Dia tak boleh direct daripada Nabi SAW, kecuali sebahagian orang di zaman kita hari ini dan zaman dulu pun yang mengaku boleh terima hadis direct kepada Nabi, maka itu dia panggil geng-geng dakwaan saja. Dakwaan. Kalau tidak, ada lagi sahabat zaman kita ini? Tak ada dah. Apa dia kata? Mana aku tahu, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha li suqutil qamari li thalithatin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia akan Isya bagi jatuh bulan malam yang ketiga hari bulan. Hai, banyak istilah ni, jatuh bulan lah, jatuh matahari, banyak benda jatuh dalam apa ni, jatuh. Kalau zuhur, zawali syamsi, gelincir matahari. Jadi kita kena faham lah istilah nama. Jadi budak-budak otak aja dengar ceramah ni, gelincir macam mana? Macam kereta api gelincir rel, jatuh terbalik habis lah. Itu istilah lah pergerakan matahari tu. Dia kata yang ketiga hari bulan, yakni apabila hendak tahukan waktu Nabi sembahyang Isya, maka demikianlah itulah kira-kira waktu ia sembahyang, iaitu kira-kira jatuh bulan malam yang ketiga. Jatuh bulan malam yang ketiga. Orang-orang ngaji falak mungkin dia tahulah. Yang pentingnya kita sekarang ni, kita tengok jam takwim kita ialah sesat di masalah situ. Baik, berkata Ibnu Al-Arabi. Tuan-tuan tulis, tak perhati, kalau ditulis Al-Arabi ada alif lam itu tak sama dengan seorang lagi tokoh Sofi yang kontroversi, nama dia Ibnu Arabi. Yang ni kontroversi. Dia banyak ajaran-ajaran dia yang agak pelik. Tapi kalau kata Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, ini ulama tafsir dan juga ulama hadis. Dia ada hadis, dia ada syarah kepada kitab Tirmizi ni. Kata Ibnu Al-Arabi rahimahullah, bermula hadisun Nu'man itu sahih. Alhamdulillah. Dan beberapa orang muhakkik zaman kita ni juga menstasihkan hadis ini. Tulis. Hadis ini ditasihkan oleh Ibnu Al-Arabi dan juga ulama semasa, kita kata sahih. Tamaklah kita dalam bab Nabi solat Isya tu apabila tamaknya waktu maghrib, maka dia solat Isya. Dan ada kalanya Nabi solat Isya lewat. Sampai bila? Tengok bab. Masalah 52. Babu ma jaa fi ta'khiri salatil Isya al-akhirah. Bab melewatkan solat Isya yang akhir. Maknanya setakat mana kita boleh lewatkan. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis mentakhirkan sembahyang Isya yang akhir. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku. Tuan Syekh ni dia bahasa sastra lama. Telah lalu beberapa masalah Isya dan kita telah mengetahui waktunya. Maka sekarang pula Imam Abu Isa At-Tirmizi mengeluarkan hadis yang menuntut, mengarahkan supaya mentakhirkan Isya dengan katanya,
Tengok hadis nombor 13. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum an yuakhiru al-isha ila thulusil laili aw nisfi. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau bukan kerana masyaqqah, laula an asyqa, andai kata aku tak rasa, tak takut menyusahkan kamu, itu maksud dia. Kalau aku tak bimbang menyusahkan umat aku. Nabi ni kalau menyusahkan umat dia tak mau. Dia tak mau buat. Dia nak umat dia ni senang. Supaya tidak berdosa, tidak menyusahkan. Nabi kita sallallahu memilih jalan demi itu. Maka Nabi kata, kalaulah tidak menyusahkan umat aku, nascaya aku suruh akan mereka itu akan sebagai suruh. Aku suruh kuatlah. Wajib mentakhir mereka itu akan isya sehingga 1/3 malam. Dalam kitab kita ni tak ada perkataan sulus. Tambah. Tengok ni. Hingga 1 ila sulusi. Sulusi itu 1/3. Letak nombor lah. Sehingga 1/3 malam ataupun 1/2 malam. Separuh malam atau 1/3. Kita belajar dulu dalam bab solat isya ni. Solat isya ikhtiari berakhirnya dengan masuknya separuh malam. Ada riwayat kata 1/3 malam. Lagi sempit. Itu waktu ikhtiari. Adapun waktu darurat sampai ke subuh. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Samurah dan Jabir bin Abdullah dan Abi Barzah dan Ibnu Abbas dan Abi Sa'id dan Zaid bin Khalid dan Ibnu Umar, dan katanya lagi bermula hadis ini, hadis Abi Hurairah ini ialah hadisun hasan lagi sahih. Alhamdulillah tuan-tuan tanda, hadis nombor 13 itu sahih sebagaimana kata di para muhakkik, hadisun sahih. Baik, kita pergi kepada perbincangan. Apa maksud yang Nabi nak sampaikan kalau tak menyusahkan? Kalau menyusah macam mana? Masalah 53, masalah mentakhirkan isya dan hukumnya. Bolehkah kita lewat solat isya? Setengah orang ni di solat maghrib, lepas tu dia keluar pergi pasar malam. Habis pasar malam ada ceramah perdana pula, dengar ceramah. Habis ceramah kawan-kawan ajak makan teh pula. Teh tarik dulu roti canai, pukul 2 pagi baru sembahyang isya. Betul ke salah? Tengok kita. Kata Abu Isa, dan yang telah memilih akan sembahyang isya oleh kebanyakan daripada ahlul ilmi, ramai ulama daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, melihat mereka itu, mereka berpandangan akan takhirkan sembahyang isya yang akhir, boleh kita lewatkan solat isya. Dan dengan dialah berkata Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Imam Ahli Sunnah ni Imam Ahmad mazhab Hanbali, dia kata elok kita lewat. Kata Nawawi rahimahullah, dan telah bersalah-salahan ulama pada sembahyang isya itu. Adakah yang afdalnya mendahulukan, yakni menyegerakan sembahyang, ataupun afdal mentakhirkan? Sama ada kita solat sekarang masuk waktu, atau kita tunggu dulu boleh sampai pukul 10 malam. Macam mana? Maka kedua-duanya itu ada dua mazhab yang masyhur bagi salaf, golongan salaf di kalangan sahabat dan tabi'in, dan dua qaul, dua pandangan bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ada khilaf situ. Maka orang-orang itu ulama lah, para ulama yang mengatakan afdal takhir sembahyangnya telah mengambil hujah. Tulis, letak nombor 1 itu. Nombor 1, ada ulama kata afdal kita lewatkan solat isya. Lewatkan solat isya. Telah mengambil hujah
dan dalil akan seumpama hadis dalam masa 52 itu. Dia pegang hadis tu, laula an asyqa ni. Dan orang-orang yang mengatakan, ini pandangan yang kedua tu dia. Pandangan yang kedua yang mengatakan afdal disegerakan. Isya dengan maghrib sama. Masuk waktu salat qabliyah terus salat, kita qamat. Apa hujah dia? Orang yang mengatakan afdal disegerakan telah mengambil hujah dan dalil ia dengan bahawasanya kelaziman dan kebiasaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyegerakannya. Betul lah. Biasanya hak biasa Nabi solat segera. Dia tak tunggu sampai ke lewat-lewat, tak ada. Dan ada juga Nabi sallallahu mentakhirkan sembahyang pada beberapa waktu yang sedikit, tetapi yang demikian itu bagi menyatakan harus atau kerana satu kerja atau kerana uzur. Dan ada pada hadis-hadis dalam dalam Muslim, salah sahih Muslim, isyaratun kepada yang demikian itu, wallahu alam. Jadi kita kena tahulah Nabi pelewat salat isya itu bukannya saja nak lewat, tapi ada keuzuran. Ada keuzuran. Apa uzurannya? Kita tengok nanti. Ada tetamu, ada orang, maka Nabi kita uzur, pada waktu itu dia lewatkan salat isya. Ada ulama lain kata, yang pertama kata tak. Nabi sebut laula an asyqa. Baik. Isu 54, masalah mentakhirkan isya sampai ke mana sempadan dan waktunya. Menarik kita ni. Tuan Syekh kata, baiklah, kita ada dua pandangan. Ada ulama kata solat isya dengan maghrib sama, kena awal waktu belaka. Ada yang berpegang dengan hadis 52 tadi, kata dak, isya kita elok kita pelewatkan sikit. Tapi kalau nak lewat setakat mana? Setakat mana? Tengok ni. Masalah mentakhirkan isya sampai ke mana sempadan waktunya, kata Imam Nawawi rahimahullah bahawasanya mentakhirkan isya yang tersebut pada hadis ialah mentakhirkan sampai tiada keluar dengannya daripada waktu ikhtiar, dan ialah 1/2 malam atau 1/3-nya atas khilaf yang masyhur yang telah disebutkan dalam masalah 27. Adapun dalam riwayat Sayyidah Aisyah yang dikeluar oleh Imam Muslim, dia kata zahaba ammatul lail. Nabi solat ketika setelah habisnya semua malam. Kalau kita tengok zahir hadis ni macam subuh lah. Apa jawapan ulama hadis? Maksudnya semua malam, yakni habis banyak malam. Bukannya kehendaknya habis lebih banyak daripada malamnya takhir Nabi akan isya, tak, tapi banyak dah. Orang panggil banyak dah waktu masuk. Kalau kita sekarang ni malam mungkin separuh malam tu pukul 12, kita ni pukul 10 salat isya, gitu. Lewat sikit lah. Maka tak dapat tiada daripada ini takwil. Tak dapat tiada. Ni anak-anak kita baru ni, tak dapat tiada tu maksud dia mesti. Bahasa betul-betul bahasa Melayunya, tak dapat tiada tu maksud dia mesti. Mesti kita kena tafsir hadis macam tu. Mesti kena takwil, makna tafsir hadis. Dan tiada harus dikendaki dengan riwayat Aisyah itu mentakhirkan Nabi sallallahu sampai lebih daripada 1/2 malam, kerana tiada seorang daripada ulama berkata bahawa mentakhirkan isya sampai kepada waktu kemudian daripada 1/2 malam itu afdal. Wallahu alam, tidak ada. Jadi kita kata dua ke pandangan. Satu riwayat kata 1/3, 1/2 malam, maknanya paling lewat 1/2 malam. Jadi kalau contohlah sahabat-sahabat kita yang duduk di klinik lah, mudah. Klinik dia tutup pukul 10 malam. Lepas solat maghrib dia buka. Nak pergi orang biasa, nak pergi masjid tau, dan ni penuh ni orang sakit. Jadi kalau pergi sampai 10 malam tu masih lagi dalam waktu, tidak lagi keluar daripada waktu ikhtiari. Boleh lagi lah. Tapi kalau kita boleh beri pergi solat Jumaat tu cerita lain, itu lebih afdal. Tapi mana yang orangnya tak boleh, masyakkah dia panggil ni. Dia tunggu jangan lebih daripada 1/3 malam.
paling lewat pun 1/2 malam. Isu 55, masalah mentakhirkan isya itu adakah lebih afdal ataupun solat di awal waktu ke afdal ke lewatkan sedikit. Mana kalau isya masuk 8.30, kita solat pukul 9.30, pukul 10, lebih mana baik? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan pada sabda Nabi kata apa tadi? Laula an asyqa ala ummati, andainya aku tak takut menyusahkan umat aku. Pada hadis 52 itu ada padanya menunjukkan afdal mentakhirkan solat isya. Afdalnya kita ceramah panjang. Kita mengajar sampai pukul 9.30 baru solat isya contoh. Dan bahawasanya ghalibnya biasanya Nabi SAW menyegerakan sembahyang isya. Cuma ada masyakkah, ada masalah tertentu baru dia lewatkan. Maka menyegerakan dia oleh Nabi itu adalah kerana masyakkah pada mentakhirkannya. Orang nak tunggu lama ni, lena habis kita. Tambah-tambah lagi, zaman Nabi itu yang duk solat belakang dia tu ramai di kalangan para sahabat yang berkebun, kebun tamar. Pagi-pagi duduk naik batas tamar, ada yang kahwin tamar, ada yang ambil buah tamar, ada yang menyaku bawa air, bukannya senang. Maka mereka ni penat. Mana kalau nak tunggu lambat macam ni, memang lena lah dia tidur. Dengan kerana itulah berkata orang yang mengatakan afdal menyegerakan sembahyang isya itu, jikalau adalah mentakhirkannya itu lebih afdal, nascaya Nabi bertunak dengannya. Bertunak itu mana Nabi akan berterusan, menjadi kebiasaan dia lewat solat. Tapi oleh kerana tak biasa, jarang-jarang, dan Nabi beritahu laula, tapi dia tak buat, maka itu menunjukkan bahawa afdal yang terawal. Dan terang-terang dan jikalau ada padanya masyakkah sekalipun, dan berkata orang yang mengatakan, pandang ulama yang mengatakan afdal mentakhirkan sembahyang isya itu, iaitu telah diberinya jaga dengan sebab dikatakan afdal ialah dengan lafaz hadis dalam masalah 52 afdal. Dan terang-terang sebab ditinggalkan takhir itu kerana masyakkah. Mana Nabi kata laula an asyqa, kalau tidak menyusahkan aku akan lewat. Maknanya sebenarnya Nabi nak lewatkan, tapi oleh kerana takut susah dia percepat. Tapi kalau kita perlewatkan tidak jadi masyakkah, lewatlah. Berkata orang Abdul Ta'wil, iaitulah dikata Abdul dengan lafaz Nabi kita tinggal kerana masyakkah, maka jadilah makna hadis itu wallahu alam bahawasanya takut ia mempertunakkan, membiasakan mereka itu atas mentakhir isya, maka difadukan atas mereka itu dengan firman ataupun barangkali tawahum segala sahabat-sahabat itu akan wajibnya salat isya akhir, maka dengan kerana itu ditinggalkan dia sebagaimana meninggal Nabi akan sembahyang tarawih kerana takutkan fardunya. Jadi dia kata Nabi ni kalau Nabi buat berterusan nanti turun wahyu pula kata solat isya ni pukul 10 malam, masyakkah. Kita duduk sini kita tak terasa, sahabat-sahabat kita yang duduk di benua tu, dia kata berat ustaz kalau boleh Ramadan teruk kita pukul 12 malam baru maghrib, pukul 1 isya. Dia kata apa, kadang-kadang 12 malam maghrib pukul 2 subuh ataupun kurang lagi. Katakan kita duduk sini pun kita terasa beza 1 jam 2 jam terasa dah. Bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang tak tengok malam? Itu ada fatwa baru lah, fatwa khas lah untuk dia kan. Maka Nabi kita bila Nabi kita solat tarawih malam pertama ramai, malam dua malam yang ketiga dia tak keluar, Nabi kata apa? Aku bimbang takut difardukan atas kamu. Jadi kata di para ulama yang menyokong melewatkan, Nabi bukan tak nak buat, tapi dia bimbang takut nanti Allah Ta'ala wahyukan solat isya dilewatkan sampai 1/3 malam, jadi menyusahkan orang. Sekarang ni tak susah, kita mari maghrib kita boleh tunggu sampai isya. Tapi kalau maghrib 7.30, isya 10.30, siapa nak tunggu? Nak cakap nak ceramah kita pakai poro perdana setiap malam nak pergi pukul 10 ni,
Jadi oleh kerana itu maka Nabi tak buat. Alhamdulillah, itu pandangan dia lah. Allahu Akbar. Maka kerana inilah ditinggalkannya, sebagaimana Nabi SAW meninggalkan sembahyang tarawih kerana takutkan fardunya difardukan oleh Allah, dan pada halnya telah boleh mereka itu daripada menunaikannya. Boleh je dia buat, tapi dia tinggal. Boleh je Nabi nak lewatkan sampai setengah malam, 1/3 malam, tapi Nabi tak buat. Maka sekarang telah ijma' ulama atas sunatnya itu kerana telah hilang ilat yang ditakutkan daripadanya. Kata ulama yang menyokong lewat solat Isya ni, dia kata oleh kerana laula tu sudah tidak ada, tak takut lagi dah diperdukan waktu Isya lewat, maka tak ada sebab lah kita nak takut lewatkan Isya. Maka ini makna pun mawujud pada Isya. Tapi ulama yang menyokong buat awal, dia kata kalau kita lewat, masyakkah tetap berlaku. Walaupun tidak difardukan untuk lewatkan solat Isya, tapi masyakkah, orang nak tunggu Isya tu lama. Setakat yang ada hari ni, orang panggil sesuai sangat suasana kita. Maghrib 7.30, Isya 8.30. Isya 8.30. Manakala kita bagi kuliah pun, di antara maghrib dengan Isya tu sesuai lah 40 minit, cukup lah tu. Kalau bagi banyak-banyak pun tak ingat juga. Ceramah perdana kita gomo sampai pukul 9. 1 jam. Itu di perdana tak apa, dia sekali-sekala. Lepas pula dia ada iklan, lepas pada Isya ada makan, lagi semangat mau tunggu. Jadi macam-macam dia punya cerita. Kita kata tamatlah perbincangan kita tentang waktu Isya yang tak boleh kita lewatkan lebih daripada 1/2 malam. Jangan lebih daripada 1/2 malam. Kalau lewat juga bermakna kita telah hilang daripada waktu ikhtiar. Mana ada kecuaian lah situ. Kalau setakat kita balik pukul 10 malam tu masih boleh. Lewat-lewat sampai pukul 12, sampai habis ceramah perdana, itu sudah lewat. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan bincang dalam siri yang akan datang masalah 56, babu ma ja'a fi karahiyatin naum qabla al-isya was-samar ba'dah. Bab menyatakan makruh tidur sebelum Isya dan berjaga malam selepas Isya. Jadi ada hadis yang larang, ada hadis yang membenarkan kerana sebab-sebab yang tertentu. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.